Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau makan masih pokok terbang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Fadhil pengurusi, saya hormati Yang Berhormat Nasaruddin Hasan Tantawi, Ahli Tauhid Kuasa Ketua Pak Pusat yang juga timbalan pengurusi Pimpinan Dakwah Pak Pusat, yang saya hormati seluruh kepimpinan di semua peringkat, para peserta wacana pengukuhan akidah kedua pada malam ini. Hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam ruang waktu antara maghrib sampai isya ini kita mengambil suatu perbahasan berhubung dengan tema wacana kita pada kali ini, iaitu akidah sejahtera memacu perjuangan. Baik, persoalan besar bila kita bicarakan soal akidah bermakna kita bicarakan benda yang paling pokok dalam seluruh sistem Islam, ya. Dan kesilapan ataupun tergelincir dalam persoalan akidah dia tidak sama dengan kesilapan dan keterlanjuran dalam urusan fiqh, ya. Kerana dia merupakan asas kepada seluruh benda. Maka kerana itu, ya, memahami dan berada di atas dan dasar yang betul dalam persoalan akidah merupakan perkara yang utama yang wajib dipahami dan diberi perhatian oleh seluruh umat Islam, ya. Kerana bila kita sebut cabaran akidah, ya, yang kita hadapi hari ini, pada umumnya kita berdepan dengan tiga situasi yang ada, ya. Yang pertama sekali ialah cabaran aliran pemikiran falsafah yang masuk ke dalam akidah umat Islam, ya. Ini termasuklah sama ada aliran Jabariyahnya, Qadariyahnya, Mu'tazilahnya, atau aliran moden sekarang, pluralisme dan sekularisme, nasionalisme, etisme dan sebagainya, ya. Itu satu cabaran besar, iaitu masuknya aliran-aliran pemikiran falsafah yang cuba bahas masalah-masalah akidah, ya. Dan perbahasan ini sampai peringkat yang tak sepatutnya membahas perbuatan Tuhan, ya, membahas benda-benda yang tak sepatutnya dibahas, ya, sehingga perbincangan tersebut akan menjurus kepada masalah, ya, dari segi akidah umat Islam, ya. Sebab perbahasan sampai peringkat kenapa Allah buat begini dan kenapa Allah tak buat begini, apakah syurga dah ada ataupun syurga belum ada. Kalau syurga ada, bila kiamat esok hancur semua, jadi Tuhan yang membazir. Kalau tak ada, Nabi SAW pergi Isra Mi'raj, Nabi masuk syurga. Jadi dia bahas dengan macam tu, ya. Jadi perbahasan tu sampai peringkat aliran falsafah ni dia pergi kepada benda-benda yang tak sepatut dibahas, ya. Kenapa timbul masalah itu? Kerana di zaman era Islam yang stabil, negara Islam yang luas, ya, dan kedudukan negara Islam yang stabil menyebabkan, ya, tidak banyak tugasan bagi umat Islam. Akhirnya aliran falsafah ini masuk ke dalam masyarakat Islam dan dia mula membahas benda-benda yang bersifat demikian. Mula bahas apakah manusia boleh tengok Allah, macam mana kita nak tengok Allah di akhirat, apakah kita boleh kenal Allah, ya. Dan masing-masing dengan hujah masing-masing, ya. Bila Allah sebagai ada yang berhujah dengan dalil-dalil yang Allah pun dalam Quran, tapi perbahasannya masuk perbahasan falsafah. Contohnya, qalu innani 'ala Allah, ya. Dalam peristiwa Nabi Musa AS berada dengan Allah SWT teruslah, maka Allah sebut innani 'ala Allah, sesungguhnya aku ni Allah. Dibahas ana tu dikenali atau tak dikenali, saya tu dikenali ke tak dikenali, kenal tak kenal saya, tak rasa kenal tak kenal, saya tu boleh dikenali ke tak boleh dikenali. Kata gurunya dikenali, kata murid tak dikenali. Malam tu dia tahu guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya. Siapa? Saya. Siapa saya? Saya. Dia datang tu semata-mata nak buktikan perkataan saya tak dikenali.
bahasan panjang lebar, tak sama masuk lagi kepada. Yang kedua ialah cabaran kita dalam soal akidah ialah amalan-amalan yang bertentangan dengan akidah. Semada amalan-amalan yang bersifat khurafat yang menyenak masuk dalam persoalan-persoalan keyakinan dan akidah umat Islam. Seperti kepercayaan kepada aliran-aliran kebatinan, perbohongan, perkara-perkara tahyul, perkara-perkara khurafat yang masuk dalam persoalan akidah umat. Akhir bercampur gaul di antara akidah Islam dengan aliran-aliran fikiran yang merosakkan. Dan ini juga termasuk persoalan akidah. Bukan persoalan macam bau ni timbul bila kalau terbaliklah pakai bom bulu. Tak bomnya. Dan kepercayaan demikian dalam banyak hadis Nabi SAW, baginda menekankan persoalan dalam konteks akidah. Man ata'arrafan fas'alahu fasaddaqahu. Sesiapa yang datang berjumpa arraf ni bomoh, bukan hujung, ahli telek yang boleh mengetahui sesuatu, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan apa yang diramalkan oleh tukang-tukang telek tersebut, faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia telah kufur kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya persoalan akidah. Baik, yang ketiga ialah masalah keyakinan. Yang tahap keyakinan terhadap asas-asas akidah Islam. Masalah besar ialah kejagaan ummah terhadap perkara akidah yang berkesan kepada penghayatan dan amalan mereka. Persoalan ketiga ni dia tidak sampai peringkat yang pertama atau yang kedua, tetapi dia akan menjelaskan dalam konteks perjuangan Islam. Kita berjuang ni kerana kita tahu ini kewajipan. Ini tanggungjawab amanah Allah kepada kita. Lalu kita berjuang untuk mencapai kemenangan. Soal kemenangan yang kita perolehi, sama ada kita berjaya terus dunia atau Allah tangguhkan kejayaan kita di hari akhirat, dia merupakan perkara yang jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat mereka yang duduk dalam perjuangan Islam, perkara besar yang dia mesti perbetulkan dalam konteks perjuangan ialah akidah yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut najaa awwalu hazil ummah bil yaqin wal zuhdi wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Generasi awal mereka berjaya. Kenapa generasi awal ni berjaya? Nabi kata kerana mereka yakin. Sebab itu kalau kita tengok akidah ni yang bentuk keyakinan. Bahkan perkataan akidah asal pada perkataan aqdun. Biasa kita ada perkataan di Melayu kan dipanggil akad. Aqdun dalam bahasa pokok dia. Dalam sekarang kita terjemah sebagai akad. Akad nikah. Ingat kan? Akad nikah. Akad jual beli. Baik. Aqdun bermakna suatu ikatan. Para ulama mengatakan bahawa ikatan ini terbahagi pada dua. Satu ikatan maknawi, ikatan yang kita tak nampak. Satu ikatan yang zahir, atau disebut sebagai ikatan yang sifat hissi, ikatan yang kita nampak benda yang mengikat dia. Umpama telefon ni yang mengikat dia, mungkin skru, kipas angin tak jatuh, yang mengikat dia ialah skru dan besi. Demikian juga kita tengok ikatan yang zahir ni, kita nampak benda yang mengikat dia, yang menyebabkan dia tak jatuh. Satu lagi ikatan yang kita tak nampak benda yang mengikat dia, tak nampak tali yang mengikat dia. Seumpama ikatan suami isteri. Bila seorang lelaki kata aku terima nikahnya dengan bagian-bagian, kata saksi sah. Okey, sah perkahwinan. Bila sah perkahwinan, mereka dah diikat sebagai suami isteri. Ada tali tak belit dia? Ada rantai tak belit mereka? Tak ada. Jadi apa yang mengikat mereka? Ikatan maknawi, ikatan batin. Sama juga akidah. Bila seorang tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia terikat sebagai seorang Muslim. Apa yang mengikat dia? Yang mengikat dia ialah ucapan tersebut. Ikatan ni tak ada tali yang belit, tak ada rantai yang belit dia, tapi dia mengikat dirinya sebagai seorang Muslim.
Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ya, dalam zikir yang biasa kita baca selepas sembahyang, ya, selepas kita baca ayat kursi, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Dan sesiapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyebut mereka ini faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, mereka telah berpegang dengan ikatan yang kukuh, lam fisama laha, tak mungkin boleh terubah, tak mungkin boleh terungkai. Ikatan akidah kita, siapa yang boleh rombak? Orang lain tak boleh rombak. Ikatan suami isteri, siapa yang boleh rombak? Suami atau isteri. Boleh tak kita cerai isteri orang lain? Mana boleh? Kalau boleh seronok, kita tengok lawak, aku ceraikan engkau dan kahwin dengan aku. Sama juga ikatan akidah. Paksa macam mana pun seorang tu tak akan murtad, ya. Diseksa, didera macam mana sekalipun supaya dia murtad keluar dari Islam, lah. Ya. Sebab ikatan tu ialah ikatan maknawi, ikatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pun ikatan yang zahir, semua orang boleh buka. Umpama ikatan telefon, ikatan kipas, semua orang boleh buka. Ya. Pintu rumah kita grill dikunci, orang boleh buka. Ya. Maknanya orang lain boleh membuka ikatan tersebut. Pasal apa? Sebab ikatan zahir. Adapun akidah ialah ikatan maknawi, ikatan yang batin, yang mengikat kita, iaitu keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu Allah Subhanahu sebut la ikraha fid din. Kenapa agama tak boleh paksa? Sebab agama ialah keyakinan. Kita tak mungkin boleh paksa seseorang kepada benda yang dia tak yakin. Ya. Ini warna putih. Tak, mulai sekarang kita panggil ini hijau. Kita boleh paksa, tapi confirm memang putih. Kalau siapa kata hijau ni rabun warna, kita tak mungkin boleh paksa walaupun tak ada bukti. Apa bukti ni putih? Apa bukti ini putih? Siapa di antara anda boleh tunjukkan bukti ini putih? Tak ada bukti. Warna mana ada bukti? Warna tak boleh nak tunjuk bukti. Cuma semua orang panggil ni putih, itu je. Jadi kalau kita pakat semua, mulai sekarang kita panggil ni hijau, okey. Jadi bagaimana kita nak paksa seorang untuk yakin kepada benda yang dia tak yakin? Tak boleh. Sebab itu kalau kita paksa, tak sah. Akidah dia tak sah. Okay. Jadi sehubungan dengan itu kita lihat bahawa seseorang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala duduk dalam perjuangan Islam, perkara besar yang dia mesti beres, bersih, apa dia? Kemurnian akidah. Ya. Kemurnian akidah. Ya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Hanif. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Zalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nas la ya'lamun. Allah Ta'ala sebut faqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadaplah wajah kamu kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan hanif. Hanif makna apa dia? Suci, bersih, murni, tak ada keraguan, tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Dia yakin 100%. Hanifah. Ya. Suci, murni. Tak boleh ada keraguan. Keraguan dalam bab akidah dia tak sama dengan kerugian dalam bab ibadah. Ya. Seseorang yang ragu dalam bab ibadah, mungkin ibadah dia tak sah, tapi akidah dia tak batal. Tapi keraguan pada persoalan akidah, dia boleh jadi murtad. Ya. Umpama dia ragu-ragu kepada kekuasaan Allah, na'udzubillah. Dia ragu-ragu terhadap undang-undang Allah. Ya. Apakah undang-undang Allah mampu menyelesaikan masalah manusia? Ya. Kalau dia ragu dengan apa yang Allah turunkan, sebab itu Al-Quran dia memulakan alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. La raiba fi ay la syakka fi. Tidak ragu lagi, tidak syak sedikit pun.
hudal lil muttaqin. Dia jadi petunjuk kepada orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Allah Subhanahu wa taala membandingkan kalimah syahadah, kalimah thayyibah, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pohon kayu yang baik. Firman Allah taala dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbihim. Wa yadribullahu al-amsal, tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadribullahu al-amsal nas la'allahum yatadhakkarun. Dan tidakkah kamu perhati Allah Subhanahu wa taala bawakan pada kamu suatu perbandingan. Perbandingan apa dia? Kalimatan thayyibatan, kalimah yang baik. Kalimah yang baik di sini adalah kalimah syahadat. Kalimatan thayyibah ialah kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah yang baik ini bukan ucapan yang baik. Dalam tafsir disebut kalimah yang baik ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah Ta'ala mengibaratkan kalimah ini sebagai kasajaratin thayyibah, seumpama satu pohon yang subur, akarnya terbenam, terhunjam dalam bumi, dahannya merimbun ke langit, dan dia mengeluarkan buah pada setiap waktu. Setiap waktu, bukan ada musim. Demikianlah Allah Ta'ala bandingkan kepada manusia, supaya manusia boleh berfikir. Manusia ingat, maknanya kalimah thayyibah, dia melahirkan keyakinan yang mendalam seumpama akal bagi pokok. Yakin sungguh-sungguh. Sebab tu tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat semua, hebat satu pohon, orang puji pokok tu, rimbunnya, manisnya buah, cantiknya pokok. Sebenarnya yang menyebabkan dia cantik, dia manis, dia teguh itu kerana akal dia. Hebatnya seorang Muslim pada perkataannya, perjuangannya, jihad dia, derma dia, sebenarnya bergantung pada soal iman dia. Tapi iman tak nampak, sebagaimana akar pokok tak nampak. Tapi kita tak boleh puji, kita tak tahu iman dia, melainkan kita tengok apa yang zahir dia. Maka kalau pokok tu kuning daunnya, layu dahannya, bermakna yang masalah akar dia. Dia tak mungkin berbeza, tak mungkin dia kontradik. Maksudnya tak mungkin akar dia bagus, cukup segar, tiba-tiba pokok dia malak atau pokok dia layu, tak mungkin. Maknanya tak mungkin seorang tu boleh mendakwa. Kadang-kadang kita satu masa dulu heboh negara kita, bila seorang mak Allah pergi satu tempat, jumpa dengan tok guru dia, tok guru dia tengah belah kayu api pakai seluar pendek. Bila dia tengok pakai seluar pendek, dia kata, macam mana tok guru kita? Lalu kata gurunya, jangan kamu tengok zahirku, kerana imanku hebat. Walaupun nampak seluar pendek, hakikat seluar panjang. Tu gila babi. Dia tak mungkin, sebab kita tak boleh ukur, tak boleh hukum perkara yang kita tak nampak. Al-hukm al-zahir. Kita hukum seorang tu berdasarkan zahir dia. Jadi dalam berakidah, Allah ibaratkan pokok yang baik, dahannya rimbun. Akidah yang hebat, maka terjemur dalam perjuangan dia, kesungguhan dia, jihad dia, kesabaran dia. Sebab tu kita pilih tema ini. Kita pilih tema, bila akidah sejahtera, dia akan memacu perjuangan yang hebat. Pasal apa dia yakin? Ambil contoh satu lah, sahabat Nabi pergi perang, mereka berebut pergi perang. Beritahu suami, beritahu isteri, aku pergi dulu, kalau tak balik, kau kahwin lagi. Dia tak pesan, kalau kau tak balik, kau jangan kahwin, tak. Dan mereka pergi perang ni macam pergi pasar malam tu kan. Relax je, tak takut ke? Takut manusia, tapi yakin. Yakin apa dia? Kalau Allah takdirkan tak mati, memang tak mati. Kalau Allah takdirkan mati, duduk rumah pun mati.
Memang kena mati kita ni. Ni pas saya ni semua mati ni. Saya pun mati juga. Tapi eloknya anda dulu. Kan macam suami isteri. Eloknya isteri mati dulu. Sebaiknya begitu. Anda setuju? Kita ada alasan dengan hujah kita kenapa isteri elok mati dulu. Bukan kita saja-saja, kita ada alasan yang kukuh. Di antara alasan kita, kalau isteri mati dulu, suami tak sembahyang jenazah dia. Tapi kalau isteri kita mati dulu, kita akan sembahyang jenazah dia. Betul kan? Kalau suami mati, isteri sembahyang dengan suami dia. Orang lain. Tapi kalau isteri kita mati, kita boleh sembahyang dengan dia. 1-0. Yang kedua, kalau isteri mati dulu, suami boleh usul jenazah ke kubur. Tapi kalau suami mati, isteri tak usul jenazah ke kubur. 2-0. Yang ketiga, kalau isteri kita mati dulu, kita orang masuk di dalam kubur, kita boleh lahat dia elok. Tapi kalau kita mati, isteri kita tak masuk, orang lain. 3-0. Yang keempat, saya ingat 4 poin sudah cukup kuat. Bila dia bertengkar soal kes, apa bukti Allah ada? Kata seorang tu, aku boleh membawa 70 dalil adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab seorang lagi, aku tak berhajat sebarang dalil adanya Allah. Dari segi hujah, dia orang yang yakin, dia tak perlukan dalil. Orang yang tak yakin, dia perlukan dalil. Jadi isteri, dia tak yakin, jadi kita kena kemukakan dalil. Jadi setujulah sepulak suara malam ni, isteri mati dulu. Cuma nasib baiklah sebab keputusan kita Israel tak pegang. Israel tak ikut, insya-Allah. Israel tak kira satu. Jadi dalam Allah Ta'ala bandingkan kalimah yang buruk, kalimah kufur, kalimah syirik, wa masalu kalimatin khabisatin ka syajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma la min haram. Perumpamaan kalimah yang buruk, iaitu kalimah syirik, kalimah kufur, kalimah hilang keyakinan pada Allah, kalimah tak yakin dengan janji Allah, ni kalimah-kalimah khabisah. Perkataan-perkataan yang buruk, yang tak ada nilai, tak ada nilai akidah. Allah Ta'ala ibaratkan seumpama pohon yang buruk, yang tak ada kekuatan, akarnya rupuh, dahannya pun mula rupuh, dan dia tak ada kekuatan min qarar untuk berdiri teguh. Pasal apa? Sebab akar dah rupuh. Makna apa dia? Kadang-kadang kita tengok seseorang yang syirik pada Allah, walaupun kelihatan nampak hebat, sebenarnya dia tak ada kekuatan spiritual. Dia hebat tu pada fizikal dia. Nampak hebat, pakai tie, pakai coat, tie besar pada sejadah. Misai melentang, penakut. Sebab gambaran zahir, sebenarnya yang kita lihat, orang yang berakidah, dia bercakap, dia bertindak, dia beramal, dia berjuang berdasarkan keyakinan dia. Sebab itu kita tengok mereka ni, bila berjuang, dia akan sungguh-sungguh berjuang. Pasal apa? Sebab yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mati syahid. Kalau dia tak mati di penjara, maka itu kerehatan, waktu rehat yang Allah bagi pada dia. Dan kalau dia diseksa, maka Allah ampun dosa dia. Kalau dia penat berjuang, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan jihad fi sabilillah pada dia. Masya-Allah. Jadi apa yang menduka ceritakan orang yang berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita yakin demikian, maka kita tahu Allah yang mengatur segala sesuatu. Sama ada rezeki kita dalam bab yang ketiga ni, walaupun akidah tak batal, tak batal, tapi sebab keyakinan pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menambahkan komitmen kita kepada jamaah. Sebab itu untuk keempat ini Nabi kata apa dia? Man yurillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak jadikan, nak beri kebaikan padanya, nescaya dia Allah bagi dia faqih dengan agama. Faqih bukan alim.
Ramai orang pergi belajar Mesir, belajar di Mesir, Jordan, Syria, balik lawan Islam. Dia pergi Mesir, bumi Anbiya, tapi kebetulan jumpa bumi Firaun. Jadi oleh kerana itu, kebaikan seorang bukan kerana tempat. Seorang tu jadi baik bukan kerana dia berada di tempat yang baik. Kalau berada di tempat yang baik, orang duduk di masjid akan pergi ke masjid. Tapi kadang-kadang orang tepi masjid tak datang masjid, yang jauh datang masjid. Saya ingat ada seorang bapa mari jumpa, dia kata anak dia dapat tawaran belajar di Mesir, di waktu yang sama dapat offer daripada belajar di Mekah. Dia tak tahu mana satu nak pilih. Dia kata orang beritahu Mesir ni bagus tak sebab bumi Anbiya. Saya kata yelah, memang Mesir ni bumi Anbiya, tapi bumi Firaun pun Mesir juga. Oh, dia kata gitu, kalau gitu baik Mekah dah Ustaz, bumi Nabi Muhammad dah, Abu Lahab Mekah dah. Saya cakap macam tu bukan apa sebab saya lihat dia seolah-olah dia ingat jadi baik kan duduk tempat yang baik. Seorang tu tidak akan jadi baik walaupun duduk tempat yang baik. Jadi oleh kerana itu, kalimah yang baik, kalimah yang buruk ini ialah kalimah yang bercanggah dengan cara yang Allah SWT sebut gambarkan bahawa mereka tak ada kekuatan. Sebab kata Nabi, Najah awal hasil mahbil yakin. Generasi awal yang menjadi pasal sebab dia yakin. Yakin. Yakin iman. Yakin akidah. Dan mereka tidak ambil kesempatan, insyaAllah. Yang itu dia suruh dengan dunia. Kita tamak dengan dunia. Sebab Nabi sebut dalam setelah dia agak panjang Rasulullah kepada para sahabat. Sebetulnya Nabi dan para sahabat berada majlis. Lalu kata Nabi SAW, wahai sahabat semua, hari ini kita berada di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berada di petunjuk Allah Taala, maka kita akan lakukan 3 perkara. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu menyuruh yang ma'ruf, kamu mencegah yang munkar, dan kamu berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Summa tazharu fikum sakratani, sakratul 'aish wa sakratul jannah. Kemudian kamu semua akan ditimpa 2 wabak yang memabukkan. Pertama, sakratul 'aish, kemampukan dengan dunia, ketamakan dengan dunia, bunuh dunia sampai tak rasa dengan Allah, takutkan dunia sampai soal dunia menyelamatkan dia, takut nak berjuang pasal apa? Takut payah bersih, takut kena tukar, takut kena ambil tindakan. Padahal dia yakin, dia belajar bagaimana kewajiban beriman kepada Allah dan kepada Allah Ta'ala. Dia belajar ilmu bab lain, yakin bab lain. Nabi kata, wabak yang kedua ialah wabak kejahilan. Jahil terhadap urusan agama. Sampai dia bila waktu dia belajar, cerita berlaku, dia balik semayang berjemaah, waktu semayang berjemaah dengan dia. Tunggu menantu tampak keluar, waktu semayang tu dah rakaat pertama, dia masuk rakaat kedua. Masuk rakaat kedua, dia semayang ikut imam. Bila waktu dia beri salam, dia beri salam juga. Jadi tak cukup 1 rakaat, waktu dia bising. Macam mana menantu, tapi nak tegur menantu, tak boleh diberitahu isteri dia. Kau tegur sifat suami kau. Semayang masuk dalam bab 1 rakaat, habis sekali ngaku dah. Ayam pin pun tak begitu. Dia tegur suami dia, bapak bising. Lepas semayang tak cukup 1 rakaat. Kata suami dia, inilah yang kau malas balik dengan orang tua. Inilah yang kau malas. 1 rakaat tak cukup pun berkira. Tak cukup 1 pun berkira sana. 1 je tak cukup, bukan banyak. Itu gila isim namanya. Jadi Nabi sebut sakratul jahil, mabuk dengan jahil. Kejahilan memabukkan sampai benda alifun bi umuril dunia, jahilun bi umuril akhirah. Kata Rasulullah, sangat alim dengan urusan dunia, tapi sangat jahil dengan urusan akhirat. Sebab tu saya dalam bahagian ini kita lihat, bila perkara ini jadi perkara fardu ain
ilmu kita dua, satu fardu ain, satu fardu kifayah. Dan setiap ilmu, setiap bahagian, fiqhnya, tauhidnya, akidahnya, sebagainya, semua ada fardu ain. Tapi fardu ain dalam bab akidah dia jauh lebih penting daripada fardu ain dalam bab ibadah, dalam bab fiqh. Sebab itu kita mesti memahami batas-batas mana yang dikatakan fardu ain dalam urusan akidah. Kita kena tahu mana pekat, sebab iman ini boleh masuk dalam tiga, jadi boleh keluar dalam tiga. Ia masuk dengan ucapan, dengan perbuatan dan dengan keyakinan. Jalan masuknya iman dalam tubuh kita. Dan iman juga boleh keluar melalui tiga jalan. Iman boleh keluar dengan perkataan. Banyak perkataan yang diucap boleh kufur pada Allah, boleh syirik pada Allah. Yang tu perbuatan dia juga boleh merupakan kufur dan syirik pada Allah. Yang tiga keyakinan hati dia disebut munafik. Sebab itu Allah Ta'ala tidak membahagikan kita menurut pembahagian bangsa warna kulit. Allah Ta'ala membahagikan makhluk dia dengan pembahagian akidah. Sama ada orang Muslim, atau mukmin, atau kafir, atau fasik, atau munafik. Ini semua pembahagian akidah. Kafir itu akidah, munafik itu persoalan akidah. Kalau dibahagikan Melayu, Cina, Iban, Kadazan, itu pembahagian berdasarkan kaum. Tapi Allah tak pernah membagi manusia berdasarkan warna kulit kaum, tapi dibagikan berdasarkan akidah manusia. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Bila orang Badui Arab datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya seorang mukmin, maka Allah Taala suruh Nabi katakan kepada dia, kamu belum mukmin, kamu baru muslim. Kenapa? Kerana iman belum menyerap dalam hati kamu. Jadi mukmin, orang yang iman dia menyerap dalam seluruh tindak tanduk dia, tingkah laku dia, cara berfikir dia, cara berjalan dia, cara merancang dia. Orang mukmin tak sama dengan orang muslim. Muslim dia terima secara zahir, tapi dia tidak menyerap dalam batin dia, hingga dia rasai wajib itu sebagai satu benda yang wajib sungguh-sungguh. Bila dikatakan haram tu dia rasa haram sungguh-sungguh. Bila dikatakan makruh, maka dia benci sungguh-sungguh. Pasal apa? Sebab makruh ni Allah benci, bukan kita benci. Jadi oleh kerana itu ini persoalan besar yang melibatkan soal akidah. Baik, masa kita ada 7 minit lagi. Apa peranan kita? Seluruh pendukung perjuangan Islam mesti selamat daripada aliran pemikiran yang merosakkan, sama ada aliran pluralisme, sekularisme atau nasionalisme atau apa juga ideologi yang diserap masuk ke dalam masyarakat Muslim untuk menghilang kemurnian akidah Muslim. Pejuang Islam, kita kena faham, bila kita berjuang kerana Allah, nak tengok Islam didaulatkan, nak tengok Islam ditegakkan, pendukung perjuangan Islam ini mesti bersih daripada nilai tadi. Kalau dia pun duk bercampur aur dengan benda-benda yang bercanggah, yang mencemarkan akidah dia, tak mungkin boleh sampai natijah yang baik. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu pendukung perjuangan Islam mesti selamat daripada aliran pemikiran yang cuba masuk. Dia boleh masuk. Kadang-kadang aliran dia mengganggu jamaah, mengganggu matlamat perjuangan Islam. Apa boleh? 1, 2, 3. Tadi banyak lagi bagus. Maksimum 4. Cepat faham. Yang kedua, seterusnya ialah peranan ulama. Baik, dalam memperkasakan akidah sebagai asas kepada perjuangan Islam ni, maka apa yang perlu kita buat? Di antara perkara besar ialah memelihara amanah ilmu. Kita mesti hadir dengan majlis ilmu, perbanyakkan kuliah-kuliah pengajian, wacana-wacana ilmiah dalam persoalan akidah. Perbanyakkan wacana dalam bidang lain dah banyak. Wacana soal muzik banyak, wacana tentang Yahanana banyak, wacana, tapi wacana tentang persoalan akidah mungkin tidak banyak. Jadi kita perlukan perbanyakkan majlis-majlis ilmu yang bincangkan persoalan akidah, supaya aliran fikiran dia, musuh ni tak diam. Dia cuba. Sekarang kita tak ada lagi depan kita cabaran-cabaran macam yang muncul dulu, akidah qadariyahnya, jabariyahnya.
Tapi aliran baru, sekularisme, nasionalisme, pragmatisme, pluralisme, dan idea-idea begini dia masuk menyerap. Akhirnya kita tidak tegas dengan perkara prinsip. Akhirnya ada pandangan-pandangan yang menyamakan. Hingga ada yang kata semua agama menuju syurga. Na'udzubillah min dzalik. Tak apa, tak salah kita. Jadi tak salah tu berdasarkan apa yang dipakai. Dia fikir pada logik akal dia. Sebab tu akal kita, dia tak boleh mendahului wahyu. Dia akal mesti di belakang pada wahyu. Wahyu memandu akal. Dan wahyu ni dia bersumber pada ilmu. Sebab tu kalau sekiranya lemah ilmu, maka pada waktu itu bila akal mendahului, siapa yang bimbing akal? Kalau nafsu bimbing akal, dia akan pulang. Jadi oleh kerana itu, amanah ilmu ni diberi peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanasahu fil ilmi wa la yaktum ba'dukum ba'dha. Fa inna khiyanatan fil ilmi ashaddu min khiyanatan fil mal. Berlaku amanahlah kamu dengan ilmu yang ada. Apakah khianat dalam ilmu? Khianat ilmu ialah diam orang alim. Itu pengkhianatan dalam ilmu. Orang alim dia diam. Diam dia itu satu dosa. Nabi sebut dalam hadis, "Iza zahara al-bid'u ala ummati, fa 'ala al-'alimu an yuzhira ilmu. Fa in lam yaf'al, fa 'alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yuqbalu minhu sarfun wala 'adlun." Rawahu Rabi'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila berlaku penyelewengan secara terbuka di kalangan umatku, iza zahara al-bid'u, bid'ah dan penyelewengan dizahirkan, dibuat secara terbuka, hendaklah orang alim di kalangan kamu menzahirkan sikap, menzahirkan ilmu. Kata ulama, menzahirkan pendirian dia, supaya diketahui oleh orang yang awam. Orang awam tahu boleh ke tak boleh, tengok orang alim. Sebab tu orang alim dia tak boleh diam. Fa'ilan syaf'al, kalau dia tak buat, dia tak zahirkan sikap dia, dia tak zahir pendirian dia, fa'alaihi na'udzubillah, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi. Allah laknat dia, na'udzubillah. Malaikat melaknat dia dan seluruh manusia melaknat dia. Masya-Allah. Sebab tu amanah ilmu ni berat. Orang alim ni, Nabi kata dalam satu hadis, Nabi kata maqam, kedudukan yang paling hampir darjat kenabian, yang paling hampir pada darjat kenabian, bukan yang Nabi menghampir darjat kenabian. Inna azaman nas min darajatin nubuwah. Sebesar-besar kedudukan manusia pada darjat kenabian. Siapa dia? Iaitu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul jihad wa ahlul ilm. Nabi kata ahli jihad dan ahli ilmu. Kenapa ahli jihad dia katakan hampir? Kerana ahli jihad ini, kerana kata Nabi, wa amma ahlul jihad yujahiduna bima ja'at bihin nabi. Adapun ahli jihad, dia hampir dengan darjat kenabian kerana dia berjuang, berjihad sebagaimana yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam. Adapun ahli ilmu, dia mendapat sampai darjat kenabian kan dia menyampaikan risalah nabi-nabi. Sebab tu hadis yang masyhur, pandangan masyhur, Allah sebut al-ulama warathul anbiya. Ulama-ulama mewarisi nabi-nabi, bukan mewarisi harta, kata Rasulullah. Dia mewarisi ilmu, mewarisi amanah ilmu. Baik. Akhir sekali apa yang perlu kita buat? Kesimpulan kita, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita perlu tingkatkan kefahaman terhadap ilmu pengetahuan yang melibatkan soal-soal akidah. Yang kedua, memahami strategi musuh dengan pelbagai kaedah bagi merosakkan keyakinan pendukung perjuangan Islam. Perjuangan Islam ni pertama dia jauh, dia lama. Kita kadang-kadang bila sekejap kita boleh tahan, tapi lama ni kadang-kadang ada orang tak tahan. Dan perjuangan Islam ni lama, jauh. Jadi bila ada orang kadang-kadang oleh kerana jauh sangat, maka dia tak tahan. Lau kana ardan qariban wa safaran qasidan lattama'u
walakin ba'udat alaihim syukur. Satu, dia jauh mungkin dengan umur kita tak sempat. Jadi kita mewarisi pada anak kita, perganti kita. Di depan saya ni anak-anak muda semua. Alhamdulillah, saya rasa malam ni 80% muda-muda. Menyebabkan orang tua yang ada dalam pun rasa macam muda. Sebab bila kita di lingkungan dia orang muda, kita lupa kita tua. Dan yang kedua, yang seterusnya ialah membanyakkan majlis-majlis pengajian, wacana-wacana ilmu dan diskusi tentang soal akidah. Dan seterusnya sentiasa memperbaharui iman, tajdid akidah kita. Nabi kata jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Sentiasa perbaharui iman kamu dengan mengucap kalimah la ilaha illallah. Lalu ini memperbaharui iman. Jadi perbaharui iman selalu dengan mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian sampai itu kita mohon membanyakkan doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah selamatkan akidah kita. Doa yang biasa kita baca dalam surah. Ya, Allahumma inni a'udzubika min nusyrika. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu ya Allah supaya kami tidak melakukan syirik padamu dalam keadaan yang kami sedar, dan kami mohon padamu ya Allah agar Engkau ampuni sekiranya berlaku syirik dalam keadaan yang kami tidak sedar. Nauzubillah min zalik. Ya, semoga Allah pelihara iman kita, pelihara akidah kita, dan bila kita sampai tahap keyakinan yang begini, yakinilah yang kita nampak hebat. Ya, sebab bila seorang tu yakin janji Allah, yakin balasan Allah, yakin kemenangan dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan bila dia berlaku sesuatu dia tak akan kecewa. Pasal apa? Allah ada jadual dia. Yang saya sebut dalam tazkirah hutan tadi sikit dengan satu program. Saya kata jangan duka cita dengan keputusan. Ya. Jangan duka cita dengan keputusan atau dengan kekalahan. Ya. Bila kita dengar kekalahan Islam, ya, kita tak perlu duka cita di atas kekalahan. Tapi kita kena duka cita kalau kita boleh menyumbang kepada kemenangan. Waktu orang lain tengah sibuk nak menangkan Islam, di mana kita masa itu? Ya. Kita kena sedih waktu tu kita tak boleh tolong. Kita tak mampu nak tolong waktu tengah-tengah Islam perlukan kita. Perlu tenaga kita, perlu pengorbanan kita, perlu duit kita, perlu komitmen kita, perlu tenaga kita. Kita tak boleh nak beri sumbangan. Kita kena sedih. Ya. Baru ni seorang Allah, dia telefon saya. Kebetulan masa tu kita kalah berturut-turut kelai kecil. Ya. Kalah di Kerbau, kalah di Tenang, kemudian kalah di Merlimau, Melaka. Ya. Dia kata, Ustaz, saya sedih betul kita kalah. Satu kita kalah. Rasa nak makan pun tak lalu, tidur pun tak pernah lena. Saya tanya dia berapa hari pergi? Tak pergi. Saya tak pergi. Duit pun tak bagi. Saya kata kalau duit tak bagi, pergi pun tidak, sedih apa? Jangan sedih dengan keputusan. Keputusan itu benda yang telah ditentukan oleh Allah di azali. Dan kalau keputusan menggambarkan kekecewaan, Nabi pun pernah kalah dalam peperangan. Nabi Nuh AS dakwah kaum dia 950 tahun. Lama tuan-tuan berapa kali mudi? Saya pun tak tahu tinggal dia berapa lama satu kali. Yang beriman dengan dia hanya 80 orang, Masya Allah. Sebab itu jangan diukur dengan keputusan. Sebab keputusan dah ada. Keputusan pilihan ke-14 Tuhan tahu dah kita. Tuhan dah tahu dah. Dah ada catat di azali. Dah ada dah. Dah tahu dah sampai itu pula. Siapa yang akan pergi ke Putrajaya dan siapa yang akan balik ke Pekan. Dah ada keputusan. Buat semangat. Tapi Allah Ta'ala sembunyikan keputusan supaya kita bekerja, kerana Allah beri pahala di atas kerja yang kita buat. Sebab tu berbahagialah orang yang menyumbang kepada kerja Islam, dan duka citalah kalau sekiranya kita boleh sumbang sesuatu untuk kemenangan Islam. Allahu a'lam. Berqauli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.